Penularan wabak COVID-19 tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Anda tidak keseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Dan kami di Esra Wani membawakan realiti rakyat, iaitu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Esra Wani di semua platform media sosial kami, dan untuk kepimpinan, Esra Wani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik, yang anda pilih untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah kepada perniagaan gedung besar ini, dan platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Anda kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Dan segmen Realiti Rakyat bermula hari ini di Awani Pagi bermula jam 8.30 pagi, tetapi untuk jam ini kami bawakan kepada anda berkenaan dengan zon merah di seluruh negara, di mana salah satu zon merah yang kita ketahui berada di selatan tanah air di Johor Bahru. Johor setakat ini secara keseluruhan mencatatkan hampir 500 kes positif COVID-19, di mana di Johor Bahru itu sendiri ada 100 lebih kes positif COVID-19. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini, memahami denyut nadi masalah rakyat di peringkat bawah ini, saya bersama dengan YB Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru. Assalamualaikum YB, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara Hakim, apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Saya harapkan YB dan juga semua warga Johor berada dalam keadaan baik-baik. YB, pertama sekali kita nak melihat kepada hakikat bahawa Johor Bahru merupakan kawasan zon merah, dan ini secara tidak langsung menyebabkan pergerakan yang cukup terkawal dengan penguatkuasaan lebih mungkin intens dipertingkatkan, dan ini sedikit sebanyak memberikan apabila ada pergerakan yang terhad, dia akan secara langsung memberikan menimbulkan mungkin akan ada permasalahan di kalangan penduduk. Dan kita semua maklum di Parlimen Johor Bahru itu ia merupakan kawasan parlimen yang mix pelbagai bangsa, agama dan juga peringkat umur. Jadi apa permasalahan yang timbul yang YB dapat tahu berkenaan dengan penduduk di Parlimen Johor Bahru ini? Baik. Dalam situasi di Parlimen Johor Bahru, masalah yang kami sering terima ada beberapa perkara. Yang pertama adalah soal barang makanan yang rata-rata mereka mungkin terputus bekalan disebabkan income yang mereka raih sebelum ini secara harian, ataupun memang ketidakmampuan untuk mendapatkan bekalan makanan. Yang kedua masalah yang kami sering terima adalah pertanyaan mengenai PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan, kerana Johor Bahru ini merupakan sempadan ke Singapura. Jadi dari sejak PKP dikuatkuasakan sehingga hari ini, pelaksanaan di sempadan ini sentiasa berubah. Jadi kami sering menerima pertanyaan dan kami cuba daya upaya apabila ada kes-kes khusus, kita akan cuba bantulah. Cuma untuk majoritinya masyarakat di Johor Bahru ini kami tumpukan kepada soal memastikan bekalan makanan ini cukup, kerana jika bekalan makanan ini cukup, keperluan asas ada, saya percaya rakyat mampu untuk sama-sama lawan COVID ini dengan kekal di rumah masing-masing. Jadi kalau food bank itu kami dah usahakan dari sejak hari pertama PKP itu dikuatkuasakan, walaupun saya sekarang ini sebagai ahli parlimen pembangkang, kita usahakan sendiri di awal waktu itu mengutip sumbangan daripada kawan-kawan rapat dan juga agensi-agensi yang bermurah hati. Jadi dari situ ada kesinambungan supaya sebelum bantuan yang lain masuk, kami boleh bantu sedikit sebanyak mereka yang benar-benar memerlukan ketika itu. YB, boleh jelaskan dengan sedikit lagi terperinci berkenaan dengan food bank dan bagaimana penduduk di kawasan Parlimen Johor Bahru itu boleh mendapatkan bekalan dan butirannya? Baik, apabila kami laksanakan food bank ini bukan hanya ketika PKP COVID-19 ini. Kita memang telah memulakan dalam bahasa Melajunya tabung makanan ini sebelum Perintah Kawalan Pergerakan lagi. Jadi apa yang berlaku berdasarkan urusan di pejabat parlimen, kami ada senarai nama yang memang
di bawah kategori asnaf. Tetapi senarai ini kami kongsikan juga dengan agensi kerajaan. Untuk mereka nak memahami keadaan di akar umbi di Johor Bahru ini, apabila berlaku pertukaran kerajaan, kebanyakan penggerak-penggerak masyarakat di bawah ini adalah lantikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Jadi macam saya di Johor Bahru, saya meminta agar ketua-ketua kampung kami kekal bersama dengan jawatankuasa untuk menjadi orang perantara kerajaan hari ini dan juga dengan masyarakat untuk agihan bantuan daripada pejabat daerah dan juga MPKK. Manakala mereka yang mungkin tidak masuk dalam senarai asnaf, iaitu mereka yang terputus bekalan dengan secara tiba-tiba. Dulu dia bukannya asnaf, tetapi sekarang tak ada pekerjaan. Ataupun suami tersekat sangkut di Singapura. Ataupun satu lagi kes yang kami terima, waktu PKP ini diperintahkan, waktu itu sebelum itu adalah cuti sekolah. Jadi ada pasangan dengan anak-anak mereka balik kampung. Manakala suami kerja kilang di Pasir Gudang ataupun kerja di industri di Johor Bahru ini, sekitar kawasan terdekat. Jadi mereka kekal di sini dan suddenly kilang itu ditutup. Jadi yang ini Alhamdulillah dalam masa tempoh 2-3 minggu ini kita dah berjaya menyantuni hampir 700 sehingga 1000 buah keluarga, yang mana yang ini kita cuba sedaya upaya hantar bekalan makanan untuk mereka kekal. Dan yang menarik macam seperti semalam kami menerima panggilan daripada Institut Perguruan Pendidikan Guru IPG Temenggong Ibrahim. Terdapat sekumpulan kecil mahasiswa yang sangkut di kampus tidak dapat pulang sebelum PKP itu dilaksanakan. Mereka ini ramai sebenarnya daripada Sabah dan Sarawak. Kita pergi bantu. Malah untuk pelajar ini kami ambil usaha inisiatif tanya mereka apa yang diperlukan. Sebab kita hanya bukan soal makanan. Untuk anak-anak muda ini soal pad wanita ataupun barang-barang yang tertentu yang mereka perlukan, kita tolong beli di kedai-kedai runcit yang masih dibuka dan kemudian hantarkan bagi pihak supaya mereka ini dapat tinggal di tempat masing-masing. YB, kita tak banyak masa, tapi saya tetap kena nak tanya soalan ni. Ini berkenaan dengan warga Malaysia yang kita tahu Johor Bahru ni sebahagiannya bekerja di Singapura. Dan apabila Singapura juga sudah menutup sepadan mereka menggunakan istilah memutuskan break the change ataupun PKP versi mereka, dia sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran yang boleh berikan kesan psikologi. Jadi mungkin dari segi sudut psikologi, kerana Johor Bahru ni kawasan bandar dengan apabila kawasan bandar, kawasan industri utama ni, apabila ketidaktentuan, mereka tak tahu mengenai apa yang bakal berlaku, akan memberikan sedikit sebanyak kesan psikologi. Jadi mungkin pejabat Parlimen YB ada melihat juga kepada sudut itu? Okey, untuk kami pertama dari segi dasar itu kita kena perjuangkan. Perkara paling asas, rakyat masih perlu ada pendapatan. Jadi pendapatan ini datang sama ada pekerjaan, perniagaan ataupun daripada bantuan, jaringan bantuan yang merupakan peringkat terakhir lah. Jadi untuk mereka yang bekerja di Singapura ni ada 2 kumpulan ataupun 3 kumpulan. Satu adalah mereka yang profesional. Mungkin accountant, investor, semua tu ada di sana. Yang kedua adalah kumpulan yang bekerja essential goods. Ramai yang services, ramai yang mungkin tidak sedar. Rakyat Malaysia ini bila masuk Singapura, mereka inilah yang bekerja sebagai postman, sebagai pemandu bas, sebagai agensi-agensi yang servisnya essential. Jadi sebahagian mereka ini masih kekal di Singapura untuk terus bekerja. Tetapi kumpulan ketiga ini yang bekerja di industri. Jadi yang kumpulan yang ketiga ini yang bagi saya kerajaan kena tengok supaya ada jaringan keselamatan untuk mereka ini kekal memiliki pendapatan. Sebab itu uji ini perlu berlaku dari sekarang. Dan dari segi psikologinya, saya rasa kerajaan negeri kena lebih pantas memberi keyakinan kepada rakyat, terutamanya di Johor Bahru ini, bahawa kebajikan mereka dari segi pekerjaan itu kita akan usahakan sebaik mungkin. Malah kalau ada skim-skim yang Pakatan Harapan buat sebelum ni, geran lokal dan sebagainya untuk bantu usahawan di sekitar Johor ini, kena tingkatkan lagi sebab mereka ini
kita tak nak jatuh terjerumus kepada tidak memiliki sebarang pendapatan yang ini yang akan menyebabkan dinamik ekonomi itu akan lari. Baik. Terima kasih YB Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru, berkongsi berkenaan dengan realiti semasa rakyat di Johor Bahru ketika keadaan COVID-19 ini dan juga cadangan dan usaha-usaha yang dilakukan walaupun seperti yang disebutkan YB Akmal sudah bergelar YB Pembangkang, tapi kita harapkan bahawa perbezaan politik itu diketepikan kerana kita utamakan kesejahteraan hidup rakyat ketika waktu tempoh yang sukar ini. Terima kasih YB Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru.